di atas dia adalah tebing setinggi 100 kaki dan di bawahnya pula adalah gaung sedalam 100 kaki dan dia tersekat di tengah-tengah. Kisah dia ni pernah dijadikan filem pada tahun 2010 dan kalau kau nak tahu macam mana dan kenapa dia boleh ada dalam situasi tu, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Okey, sebelum tu korang mesti tak pernah tengok kan channel yang belum monetize lagi ada buat paid review untuk apa-apa produk kan. So ingat ni, channel aku ni bukan kaleng-kaleng dah ada orang minta buat paid review kot. So kalau korang minat nak beli aiskrim ni, aiskrim Malaysia ni, dan bolehlah hubungi nombor yang tertera untuk apa-apa event, kalau ada buat kenduri ke apa-apa ke, korang post pun yang boleh post. So apa-apa kontak je nombor tu. Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Aku nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang dah subscribe dekat channel aku. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dilindungi oleh Allah selalu. Kepada yang belum subscribe, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Setelah 5 tahun bekerja sebagai seorang engineer, Aaron Lee Ralston mula merasakan yang dia tak suka dengan pekerjaannya. So apa dia buat? Dia berhenti kerja dan mula meneruskan minatnya, iaitu mendaki gunung. Pada 28 hari bulan 4 tahun 2003, Aaron pergi ke Utah menaiki truk dia dan dia bercadang untuk mendaki di Canyonland National Park. Sampai dekat situ, dia bermalam dekat dalam truk dia dan keesokan paginya, hari Sabtu, pada jam lebih kurang 9.15 pagi, Aaron dia turunkan basikal dia daripada truk dia dan dia berbasikal sejauh 15 batu menghala ke sebuah gaung yang bernama Blue John Canyon. Blue John Canyon ni adalah laluan bergaung sepanjang kira-kira 15 batu dan dikatakan di sesetengah laluan bergaung ni boleh dikatakan mencapai sesempit 3 kaki lebar je. So maksudnya sangat-sangat sempit lah. So sampai je dekat Blue John Canyon ni, Aaron dia kunci basikal dia dan dia terus mula mendaki. Setelah 6 jam dalam pendakian dia, Aaron ni dia sampai di satu kawasan yang di antara kawasan yang paling sempit di Blue John Canyon ni. So masa dia tengah lalu, dia berjalan mengiring sebab terlalu sempit kan. So dia berjalan mengiring macam Spiderman tu. Dan masa dia tengah berjalan-jalan tu, malangnya ada bongkah batu yang berada di atas tebing tu jatuh dan menghala ke arah Aaron. So terkejut Aaron, tapi Aaron sempat mengelak, tapi batu tu macam mana pun menghempap tangan Aaron. Panik, Aaron terus cuba tarik-tarik tangan dia, tapi dia tak dapat nak tarik lah kan sebab batu tu berat. Dan setelah beberapa minit lepas Aaron ni mula bertenang, kedudukan Aaron ni sebenarnya bukanlah dia tergantung dekat gaung tu tau, macam 100 kaki tu dia tak. Dia sebenarnya dia dapat berdiri dengan selesa juga. Cuma ni batu tu dah impit tangan dia sebab dia dekat kawasan yang sangat-sangat sempit. So dan batu tu juga dia boleh gunakan batu tu jadi macam seolah-olah meja untuk dia nak letak barang-barang tu. So dia ambil beg dia dan dia letak atas batu tu, dia keluarkan barang-barang dia dan dia mula tengok apa barang-barang yang dia ada untuk nak selamatkan diri dia. Apa yang ada dalam beg dia adalah satu botol air yang kecil, sedikit makanan dan satu pisau lipat yang kadang-kadang orang yang suka masuk hutan suka bawa dia pisau-pisau lipat tu kan. So tanpa membuang masa, Aaron dia terus buka pisau lipat dia tu dan dia terus cuba ketuk-ketuk batu dekat keliling tu untuk dia nak cuba pecahkan batu tu, untuk dia nak tarik tangan dia. Tapi batu tu menghempap tangan dia lebih kurang hampir ke paras siku dan batu tu sangat-sangat besar. So Aaron sedar yang dia tak mampu nak buat apa-apa dengan pisau lipat dia yang dah tumpul tu lah. Dan pada masa tu juga Aaron mula sedar yang dia sebenarnya berada dalam situasi yang agak teruk sebab dia tak bagi tahu dekat siapa-siapa pun yang dia nak pergi hiking dekat mana, dan dia tak ada handphone. Pendek kata, dia tak ada apa-apa cara pun untuk nak hubungi sesiapa pun yang mungkin boleh tolong dia daripada situasi tersebut lah. So bila matahari dah hampir nak terbenam, Aaron masa tu dia tengok tangan dia dan dia mula fikir dengan
serius lah macam nak potong tangan dia. Tapi dengan apa? So dia terus cuba bertahan. Pendek kata dia macam, dia fikir yang macam tak apa kot, mungkin lah esok lusa ke mungkin akan ada orang yang hiking dekat atas tebing tu. So mungkin dia boleh jerit, panggil ataupun siapa-siapa yang boleh, yang lalu kawasan tu, dia boleh minta tolong. Dan dia cuba bertahan untuk tu. Mungkin lah, mungkin dia, semua tu main dalam kepala otak dia. Dia terus tunggu dan mula minum, makan sikit-sikit air dia, makanan dia sikit-sikit. Masuk hari keempat, makanan dengan air Aaron ni dah habis. Dan Aaron sebenarnya mula minum air kencing dia sendiri pada hari keempat tu. Dan dia dah mula sangat-sangat lemah, dah putus asa nak hidup barangkali. Dan dia keluarkan kamera dia dan dia mula rekod video mesej yang dia nak sampaikan dekat family dia ataupun siapa-siapa lah. My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Selesai buat video tu, dia simpan balik video tu. Dia ambil pisau lipat dia tu, dia mula ukir nama dia dekat batu-batu situ. Dan dia tulis tarikh yang dia jangka dia nak mati, iaitu pada keesokan harinya. Dan selepas tu dia simpan balik pisau dia tu. Dan dia terus bersandar, putus asa, kecewa dan dia tertidur lah. Dia macam dah ready untuk nak mati kot. Tapi dalam tidur Aaron tu, dia tiba-tiba termimpi yang dia tengah main dengan seorang kanak-kanak perempuan. Dalam mimpi tu dia rasa macam itu anak dia. Dan dia nampak yang dia tak ada sebelah tangan. Maksudnya dia kudung sebelah tangan, tapi dia tengah main dengan budak tu. So bila lepas mimpi tu dia tersedar. Dan dia mula anggap benda tu macam satu petanda bagi dia yang dia kena potong tangan dia untuk nak selamatkan diri dia lah. So Aaron dia pegang balik pisau dia. Dia fikir macam mana dia nak potong tangan dia guna pisau lipat ni, pisau yang tumpul tu kan. Maksudnya kulit mungkin dia boleh potong, tapi macam mana bila sampai tulang pula nanti? Dia tak boleh nak potong tulang guna pisau tu. Dan tiba-tiba dia terfikir macam, aku mungkin tak boleh potong tulang guna pisau ni, tapi aku boleh patahkan tulang aku, lepas tu potong kulit aku. So Aaron dia ready, dia ambil batu untuk sebagai benda yang dia nak patahkan tulang tu. So dia berdiri, dia tarik nafas dalam. Dan dengan sekali hentak dia, dia terus patahkan tangan dia. Dan selepas tulang dia patah, dia ambil pisau tu. Untuk beberapa jam selepas tu, dia gunakan pisau yang tumpul tu untuk potong tangan dia sendiri. Dan Aaron, lepas dia berjaya potong je tangan dia tu, Aaron yang baru lepas potong tangan dia menggunakan pisau yang tumpul, sakit. Dia actually dia beritahu dia tak terasa sangat sakit tu. Malah dia beritahu dia boleh tersenyum tengok tangan dia yang melekat lagi dekat batu tu. So masa tu naluri untuk hidup dia sangat-sangat kuat. Dan menggunakan sebelah tangan dia je, dipanjat tebing yang tinggi dia lebih kurang 100 kaki ke atas tu. Menggunakan sebelah tangan je panjat. Dan bila dia sampai ke atas tebing tu, dia berlari sejauh 6 batu sebelum dia terserempak dengan sekumpulan hiker yang lain. Dan kumpulan hiker tu, dia orang terkejut tengok Aaron datang dengan tangan tak ada berdarah-darah macam tu, dengan kusut masai dia. Tapi dia orang tolong dia, dia orang bagi dia minum, dia orang bagi dia air, dia orang balut tangan-tangan dia. Dan dia orang call 911. Tak lama kemudian, pasukan penyelamat pun tiba dan membawa Aaron pergi ke hospital yang terdekat. Aaron pulih sepenuhnya walaupun dia tak ada tangan dia. Dan selepas Aaron diselamatkan, pihak ranger kawasan tu, dia orang pergi balik dekat tempat Aaron tersangkut tu. Dan dia orang cuba dapatkan balik tangan Aaron. Dan dia orang terpaksa menggunakan kekuatan 13 orang lelaki dewasa, jentera-jentera berat, hidrolik jack, untuk dia orang nak angkat sikit je batu tu. Cukup untuk dia orang nak ambil tangan Aaron je, sebab dia orang tak mampu nak alihkan batu tu ke tempat lain lah. Batu tu berat. So dia orang, bila dia orang dah dapat tangan ni, dia orang bakar tangan Aaron sampai jadi abu. Dan dia orang pergi jumpa Aaron. Dan dia orang bagi tahu dekat Aaron, sebenarnya masa kita orang cuba nak ambil tangan kau tu, kita orang rasa kalau kau still ada kat situ, maksudnya Aaron dapat, ada orang jumpa Aaron ataupun Aaron boleh contact orang, kita orang rasa tak ada jalan lain yang kita orang boleh nak keluarkan kau, kecuali kalau kita orang tak bunuh kau ataupun kau memang kena potong tangan. Itu je. So aku rasa untuk Aaron memang agak lega sikit aku, sebab yelah dia potong tangan dia. Dan memang
Dan memang itu yang sepatutnya dilakukan pun kan. So kalau tak, so, maksudnya dia memang akan hilang tangan dia, sama ada orang jumpa ataupun tak. So mungkin tu sedikit lega buat Aaron. Dan Aaron lepas dia dapat balik abu tangan itu, 2-3 hari lepas tu dia rasa macam, oh tak, aku rasa aku nak kena pulangkan balik tangan ni dekat tempat yang sepatutnya. So Aaron dia pergi balik dekat gaung tu, dekat Blue Canyon tu, dan dia taburkan abu tangan dia dekat tempat yang dia tersangkut selama 5 hari tu. Kisah Aaron ni mendapat liputan yang agak meluas dan akhirnya difilmkan pada tahun 2010, dan pelakon utama yang melakonkan watak Aaron pada masa tu adalah James Franco yang jadi kawan Spiderman jadi jahat tu kan. Dia. So Aaron lepas dia tengok cerita ni, dia bagi tahu yang walaupun cerita ni filem, tapi dia katakan yang benda tu boleh dijadikan macam dokumentari hidup dia, sebab James melakonkan watak Aaron dengan begitu baik sekali. Maksudnya hampir sama dengan emosi dia masa tu. So kau boleh cuba tengok cerita tu. Cerita tu bertajuk 127 jam, dan bagi aku dia macam agak susah sikit lah kita nak tengok sebab macam terseksa kan. So tapi apa, cerita tu memang sangat-sangat best. Berbaloi kalau korang nak tengok, pada siapa yang belum tengok lagi. Dan itu saja daripada aku untuk kali ni. So kalau korang ada pengalaman-pengalaman yang jadi dekat korang yang hampir serupa ataupun yang lebih-lebih korang macam ni, korang boleh komen kat bawah. Aku akan baca komen korang satu persatu. Dan kalau kisah korang best, aku mungkin boleh ceritakan balik dekat sini. Itu saja daripada aku untuk kali ni. Akhir kata, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang boleh subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.